Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusnihi wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidin nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadan al-amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 13. Bahrul Madi jilid 13. Kita sampai muka surat 170. Muka surat 170. Tajuk baru kata dia bab ma jaa fi dhiyafati wa ghayatu dhiyafati kam hiya. Yaitu bab yang datang pada menyatakan tumpang dan penghabisan tumpang itu berapa hari ya. Ini nak cerita pasal menerima tetamu. Orang mai berjalan di rumah kita, maka orang tu jadi tetamu kita. Soal menerima tetamu ni apa Islam kata? Dan sebagai tetamu, bila mai duduk rumah orang, berapa hari dia boleh duduk di rumah orang yang dia pergi bertamu itu? Ketahuilah saudaraku, tiap-tiap orang lain yang datang ke rumah kamu, maka ialah dhaif namanya. Dia kata orang yang mai ke rumah kita itu nama dia dhaif. Dhaifun. Yang apa nama dalam kad jemputan. Kita orang Melayu lah, kita tulis dif. D-I-F. Dif jemputan. Dif itu dia berbahasa Arab. Dhaif. Kita pergi ke Mekah, kita sampai di sana ditulis satu papan tanda besar. Di Mekah sana ditulis apa? Ditulis ahlan wa sahlan bi dhuyufir rahman. Dhuyuf itu plural kepada perkataan dhaif. Dhaifun makna dia satu tetamu. Dhuyuf makna dia tetamu-tetamu. Ahlan wa sahlan bi dhuyufir rahman, maksud dia selamat datang kepada tetamu-tetamu Allah. Begitu. Maka dia bagi tak awal-awal kat kita, dia kata maka tiap-tiap orang lain yang datang ke rumah kita, maka mereka itu dhaif namanya. Mereka itu tetamu. Maka melengkapi ia di atas orang yang datang singgah ke rumah kamu daripada orang yang mengembara dan orang yang datang dari negeri lain menumpang bermalam di rumah kamu. Dan juga orang yang kamu ajak ke rumah kamu makan minum dan semuanya itu dhaif namanya. Dan bernama dalam bahasa Melayu orang tumpangan dan orang tamuan. Begitu. Tak kira. So kata mai ke rumah. Sama kita panggil dia mai tidur di rumah kita ke. Kita jemput dia mai makan minum di rumah kita ke. Kita panggil dia ajak mai bersembang di rumah kita ke. Orang yang mai ke rumah kita tu dia panggil dhaif. Dia panggil tetamu. So kata mereka mai ke rumah kita, maka mereka tu tetamu kita. Maka apabila turun dhaif ke rumah kamu, maka hendaklah permuliakan dia. Maka orang yang mai ke rumah ni, cerita dia kena muliakan dia. Begitu. Dan demikianlah disuruh syarak kita yang demikian itu. Ini perintah agama. Dia kata, bukan adab Melayu dah. Ini perintah agama. Bila ada tetamu mai, kita kena entertain dia. Kita kena layan dia. Begitu. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya an Abi Shuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu annahu qala absarat aynaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'athu uzunaya hina takallama bi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Shuraih Al-Adawi, bahawasanya berkata ia melihat dua mataku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah mendengar dua telingaku waktu ia bercakap dengan ia. Nah, hebat tu.
Sahabat yang riwayat hadis ni nak habaq. Dia nak habaq kata bukan setakat orang mai habaq ke dia. Sebaliknya dia dengar hadis yang kita nak baca ni direct daripada Nabi. Mata dia tengok Nabi tak lepas-lepas. Telinga dia dengar setiap patah perkataan yang Nabi kata. Ni hak dia nak cerita ni. Dia dengar harfan, dia harfin. Word by word perkataan daripada Nabi. Apa Nabi kata yang tu dia dengar, yang tu dia hafal, yang tu dia tulis. Begitu. Qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatah. Telah bersabda Nabi SAW, siapa ada ia percaya kepada Allah dan hari kemudian, akan sebagai percaya yang sempurna, maka hendaklah ia muliakan dhaifnya, yakni tetamunya, akan pemberiannya. Itu dia. Nabi kata begitu. Nabi kata siapa yang beriman dengan Allah, siapa yang percaya dengan hari kiamat, dia kena jaga tetamu dia. Wajib ke atas dia kena layan tetamu yang mai ke rumah dia. Masalah memuliakan dhaif itu wajib atau sunat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, beberapa hadis yang bersokong-sokongan setengahnya akan setengah menunjukkan atas suruh memberi orang lain datang menumpang dan singgah di rumah kita, dan disuruh ambil berat kepadanya dan besar perkara dhaif itu. Itu dia. Dia kata kalau nak kira hadis ni bukan kita baca malam ni saja. Bahkan ada banyak hadis daripada Nabi SAW yang hadis-hadis ni nak bagi tahu kepada kita bahawa kita sebagai orang Islam kena jaga tetamu ni. Kena ambil berat tentang tetamu ni. Kena muliakan tetamu ni. Kena layan tetamu ni. Kena. Dan sesungguhnya telah ijma' sekalian orang Islam atas memberi menumpang orang-orang itu. Ijma' di kalangan ulama' bahawa kalau orang tu mai dia dalam kesusahan dan dia minta nak menumpang, maka kita kena bagi dia tumpang di rumah kita. Begitu. Ini asas perintah dalam agama Islam. Dan bahawasanya ia satu perkara yang dikuatkan suruhnya bagi orang-orang Islam. Dan dia ni satu benda yang ditekankan sangat-sangat suruh kita buat. Ditekankan sangat-sangat suruh kita buat benda-benda macam ni. Begitu. Dan kata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik dan Abu Hanifah rahimahumullah dan jumhur ulama, ialah satu perkara sunat dan bukannya ia wajib. Jumhur ulama kata walaupun benda ni ditekan sungguh-sungguh oleh agama, tapi dia sunat. Nampak? Zaman Nabi SAW benda ni diberikan penekanan yang cukup berat. Mai zaman ulama-ulama mazhab ni, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, mai zaman depa ni, depa peringan sikitlah benda ni. Depa kata walaupun benda ni ditekankan sungguh-sungguh oleh Nabi, tetapi bukan wajib, tapi sunat saja. Siapa siapa jadi macam tu? Pasti dia duduk mai dah kelang kabut ni. Duduk mai dah. Dia duduk mai dah. Tak jenis mai di rumah ni buat muka welfare sedih apa kesian lah, minta tumpang berlindung lah saya tak ada rumah tangga ni, hujan panas ni saya tak tahu nak pergi ke mana, begitu begini. Kita pun teringat hadis baca di padang temusu, bagi dia tidur. Malam tu dia tanggung habis barang ada dalam rumah kita, sewa lori Alibaba awak lari. Zaman tu dia makin duk jadi legutur dah. Zaman Nabi SAW dulu tak ada macam tu. Zaman Nabi ni kalau mai jumpa habaq kata susah sungguh. Mai zaman lah ni kalau kita nak turut sungguh-sungguh benda ni sah, kata kawan tu mai habaq susah aja terus siap tempat tidur bagi tidur dengan bantai-bantai golek dia lari. Kan? Barang kemai peti air pun dia tanggung buat keluar, bantai golek, bantai masam pun dia ambil buat keluar. Awak tak ada pula macam ni, ada. Hak jenis macam ni ada. Maka dengan kerana itu ulama-ulama mazhab dan jumhur ulama kata apa? Benda ni sunat. Dia kata, maksud dia apa? Tengok perhabis dulu. Hak jenis mai jadi tetamu, mai duk buat muka sedih dan sebagainya ni, tengok perhabis dulu. Patut tak patut kita semawa dia bermalam di rumah kita? Patut ke tak patut? Perhati perhabis dulu. Pasal apa? Pasal keadaan masyarakat sudah tidak kuat, sudah tidak kejap pegangan agama dia. Bahkan ramai pula yang nak mengambil kesempatan daripada apa yang agama suruh. Maka dengan kerana itu dilonggarkan sikit benda ni. Maka kata jumhur, bukanlah benda itu wajib, tetapi benda itu sunat sahaja. Dan kata Al-Laits dan Ahmad, iaitu wajib sehari semalam. Manakala Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Mazhab Hanbali, dia kata wajib juga. Dia kata tapi qada sehari semalam aja, tidak lebih daripada itu. Dan kata Ahmad radhiyallahu anhu, iaitu wajib sehari semalam atas orang-orang darat dan orang-orang dusun. Tiada wajib ke atas orang-orang negeri. Dia kata kalau yang mai tu orang-orang darat,
orang dusun, orang susah, orang badui.